مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزهرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan kamu mati dalam Islam. Sahibul Fadilah Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan-tuan Haji, Puan-puan Hajah, para alim ulama, muslimin, muslimat, hadirin hadirat, ikhwatal iman, rahimani, rahimallahu ta'ala jami'ah. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita merafakkan sujud syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala pada malam ini, pada malam yang kelima daripada bulan Muharram 1442 Hijriah. Kita berada pada tahun yang baru dalam kalender Islam, yang mudah-mudahan kita terus meningkatkan amal-amal soleh kita untuk mendapat pengiktirafan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang akan menjadi bekal kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mudah-mudahan dengan rahmatnya dari perbuatan-perbuatan amal-amal salih kita itu, kita ditempatkan di syurga Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Hadirin yang dimati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita menyambung kembali pada bincangan dalam kitab Usulul Dakwah, kadang tulis oleh Syekh Abdul Karim Zaidan rahimallahu ta'ala, yang mana dalam pertemuan kita yang lepas kita membicarakan dalam bawah tajuk ini, saya rasa siri yang keempat, tak silap saya, amal soleh. Amal soleh adalah buah daripada kalimah syahadah, pengiktirafan kita kepada Allah dan Rasul, maka akan lahirlah amal-amal soleh. Maka yang lepas kita membicarakan tentang antara amal-amal soleh yang terlarang, iaitu perkara-perkara bid'ah, perkara-perkara baharu yang tidak diajar oleh Nabi dan tidak ada dalam syariat Islam. Maka bid'ah itu terbahagi kepada dua, bid'ah hasanah dan bid'ah dalalah ataupun bid'ah sayyi'ah. Ini yang dikemukakan oleh mazhab kita Imam Asy-Syafi'i rahimallahu ta'ala. Hari ini kita nyambung semula tuan-tuan yang mati Allah SWT tentang bentuk-bentuk amal soleh. Saya bawakan pada tuan malam ini tentang hubung kait dengan hijrah yang kita sambut setiap tahun. Qala mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fi darail amin. Kata pengarang kitab, amal-amal soleh beraneka ragam yang mencakup segala yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik sebagai kewajipan maupun sebagai anjuran, yakni yang sunnah, baik dalam bidang ibadah maupun dalam bidang muamalah,
maka apabila seseorang Muslim berbuat kerana Allah dan mengikuti petunjuk agama, dia dianggap telah berbuat amal soleh. Dan amal-amal soleh yang terpenting adalah ibadah, dan di antara ibadah yang terpenting adalah solat, puasa, zakat dan haji, yang mana adalah ibadah-ibadah yang difardukan. Dan juga ibadah-ibadah yang seperti ini termasuk dalam rukun Islam yang sama sekali tidak boleh diabaikan dan tidak boleh dianggap remeh. Maka amal-amal soleh ini seperti mana yang diterangkan dalam kitab ini, kata Syekh Fatah Yakan, dia beraneka ragam. Kita pun dah lepas saya banyak cakap dah berkaitan dengan amal soleh. Bentuk-bentuk amal soleh ni banyak. Selagi mana dia bertepatan dengan syariat Allah, ittiba' sunnah, mengikut ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala, semua itu terangkum dalam amal-amal soleh. Cuma amal-amal soleh, ada amal-amal soleh yang berupa fardu dan amal-amal soleh yang berupa sunnah. Ini tuan-tuan, yang fardu seperti mana dinyatakan oleh pengarang kitab ialah perkara-perkara fardu yang seperti solat, puasa, zakat, haji. Ini adalah amal-amal soleh yang fardu. Dan ada lagi amal-amal soleh yang sunat, yang banyak. Persoalan pada hari ini, dalam peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebelum Nabi berhijrah, Nabi telah di-Isra' Mi'rajkan. Di sana telah diberi kefarduan solat fardu lima waktu. Dan Nabi berhijrah ini, Nabi membawa Islam untuk dilaksanakan secara rasmi. Sebelum ni buat Islam, laksana amal-amal ibadah di bumi Mekah selama 13 tahun, dia dilaksanakan secara terbatas. Secara terbatas dengan sebab kekangan, halangan, ugutan, kezaliman, penindasan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Sebab itu hijrah ini membawa maksud yang sangat besar. Ini musim hijrah ini tuan-tuan boleh dengar, setiap tahun kita boleh dengar variasi, berbagai-bagai bentuk persembahan ilmu itu yang untuk kita ambil pengajaran, ibrah, panduan, pedoman. Cuma nak kita buat ke tak nak? Solat, kewajipan solat, tahu dah solat itu antara ibadah yang sangat penting dalam kehidupan kita. Antara banyak-banyak ibadah solat adalah ibadah yang paling penting. Persoalannya pada hari ini, di kalangan kita dan umat Islam, nak buat ke tak nak? Nak taat ke tak nak? Alhamdulillah, tuan-tuan yang duduk rumah Allah hari ini, yang sama-sama berikan i'tikaf, duduk dalam majlis ilmu, solat fardu berjemaah, Allah pilih kita untuk jadi hamba-hamba Allah yang mengutamakan kewajipan amal-amal ibadah, iaitu solat. Tapi ramai lagi orang-orang di kalangan kita yang anggap solat ini buat kalau sempat. Bahaya tu kan. Kalau sempat saya buat lah, kalau sempat saya solat. Kalau tak sempat, busy lah, kata dia kan. Ada urusan bisnes lah, ada urusan itulah, ada urusan ini. Maka dia tergolong dari golongan orang-orang yang malam. Amal-amal soleh para sahabat telah membuktikan amal-amal soleh mereka ketika mereka membantu penghijrahan Nabi dalam peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh saya bawakan sikit tentang peristiwa hijrah untuk kita ambil iktibar pengajaran. Hijrah bukan perkara yang mudah. Hijrah ini pengorbanan. Hijrah ini adalah pengorbanan. Bukan satu benda yang mudah nak berhijrah, meninggalkan tanah air tempat tumpah darah di bumi Mekah. Para sahabat dan juga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kecintaan dia pada tempat tanah tumpah darah lahir dia, semata-mata nak bawa Islam, meninggalkan bumi Mekah, berhijrah ke Madinah.
Sejarah mencatatkan Nabi berhijrah daripada 27 Safar sehingga 12 Rabiul Awal, 14 hari. Perjalanan Nabi daripada Mekah ke Madinah, daripada Gua Sur itu menuju ke Madinah adalah lebih kurang 8 hari. Pengkaji-pengkaji, pencinta sunnah ada di kalangan umat Nabi Muhammad cuba laksanakan hijrah Nabi dengan unta. Naik unta daripada Gua Sur itu menuju ke Madinah. Mereka tak dapat mencapai 8 hari. Tak dapat capai 8 hari. Yang mereka boleh catat sejarah 11 hari perjalanan. Jadi hijrah Nabi SAW ini tuan-tuan yang mati Allah Subhanahu Wa Taala, hijrah yang telah dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukti hujah dia apa? Tuan-tuan, ada masa buka surah At-Taubah ayat 40. Allah sebut illa tansuru faqad nasarahullah. Ayat dia panjang ayat tu kan. Illa tansuru faqad nasarahullah. Sekiranya kamu tidak mau membantu Muhammad, Allah telah membantu Muhammad. Ni Allah beri tunjuk pada kita. Allah gunakan kalimah faqad nasarahullah. Kalau kita belajar bahasa Arab kan, setiap kalimah dalam Al-Quran tu sama ada Allah bawa dalam kalimah berbentuk perkara yang telah lalu, fi'il madhi, ataupun semasa yang sesuai dengan zaman kesemasaan, fi'il mudhari', ataupun bawa dalam bentuk fi'il amal, fi'il perintah. Dalam ayat 40 ini Allah membawakan bahawa illa tansuru, sekiranya kamu tak mau tolong Muhammad, faqad nasarahullah, sesungguhnya Allah telah menolong Muhammad. Hari ini Allah Ta'ala bawa cerita ni tuan-tuan untuk kita renung. Kalau kita hari ini sekadar nak jadi umat Nabi Muhammad saja, sekadar nak masuk syurga, sekadar beramal ibadah tetapi tak mau berjuang, berjihad untuk beramal seperti mana berdakwah, menyebarkan dakwah untuk pastikan semua orang ini dapat petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala, maka kalau ibadah kita sekadar solat saja belum mencukupi untuk kita diiktiraf sebagai umat yang menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu sahabat-sahabat, kita tengok sahabat-sahabat Nabi telah membuktikan kecintaan dia dalam membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan antaranya yang kita tak nafikan ialah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, sahabat bapa mertua yang menemani Nabi, yang Abu Bakar telah memimpi bahawa dia akan menemani Nabi. Dan Nabi SAW telah berisyarat pada Abu Bakar bahawa tunggu dulu Abu Bakar, sebelum berhijrah ni jangan berhijrah, jangan tergesa-gesa, aku masih lagi menunggu perintah Allah untuk berhijrah. Ini satu benda tuan-tuan, Nabi berhijrah dengan penuh pengorbanan adalah atas perintah Allah. Nabi bukan pelarian. Ini suatu akidah yang mesti jelas pada kita semua. Sepatutnya bila ada orang yang berkata Islam diasaskan dengan pelarian dan Nabi melarikan diri daripada Mekah ke Madinah juga atas nama pelarian, maka itu satu penghinaan pada Nabi SAW. Secara tak langsung dia mengiyakan penulisan dan juga dakwaan orang-orang kafir Quraisy dan juga penulisan orientalis yang mentakrifkan bahawa hijrah itu adalah merupakan satu permindahan yang mana Nabi SAW melarikan diri daripada Mekah ke Madinah. Kalau kita tengok fakta, macam betul. Sebab yang digunakan fakta Nabi melarikan diri ialah apabila orang-orang kafir Quraisy berbincang di Darun Nadwa yang diketuai oleh speaker dia ketika itu Abu Jahal. Bincang, panggil semua pembesar-pembesar dia, kita nak buat apa dengan Muhammad.
Maka akhirnya keputusan yang dapat dicapai ialah bunuh Nabi. Kita, saya, tuan-tuan kan, kalau dengar ancaman bunuh, mungkin kita akan usaha nak selamatkan diri. Maka fakta itu orientalis gunakan bahawa orang kafir Quraisy nak bunuh Muhammad. Maka Muhammad nak selamatkan diri, dia lari ke diri. Kalau tengok macam betul, tetapi tidak. Peristiwa hijrah ini yang dirakamkan dalam kalender besar Islam, dia bukan, Nabi bukan melarikan diri. Nabi adalah perkara yang dibuat semuanya itu dengan wahyu Allah, petunjuk Allah. Allah yang memerintahkan Nabi SAW berhijrah. Ni kita kena jelas benda-benda macam ni. Sebab kadang-kadang anak-anak kita, generasi muda hari ini, dia tak kenal musuh dia. Dia tak kenal musuh dia. Hari ni tuan-tuan tengok, UAE sudah mengiktiraf Israel laknatullah. Dan Menteri UAE sudah berkata akan datang ini Arab Saudi akan follow dia untuk mengiktiraf Israel laknatullah. Dan dijangka negara-negara umat Islam di Timur Tengah sana juga akan mengiktiraf Israel sebagai satu negara yang berdaulat. Ini satu perkara yang kalau anak-anak kita ini, kita sendiri kalau tak difikrahkan otak kita, akal kita bahawa Israel itu laknatullah, maka akan datang anak-anak kita akan menganggap Israel sebuah negara berdaulat. Yang kali kita bimbang esok, anak-anak kita akan datang kalau tidak ada fikrah Islam, tidak menyedari sirah perjuangan Nabi SAW. Bila dia takbir negara kita Malaysia, dia akan hantar pula duta Malaysia duduk kat Israel laknatullah sana. Ini tugas tanggungjawab kita, nak memastikan salah satu daripada bahawa kita menolong Nabi SAW. Hari ini kita kena bersihkan pemikiran kita, isi anak-anak kita, masyarakat kita daripada dakwaan-dakwaan palsu kepada Nabi SAW. Pun sudah cukup itu sebagai jihad. Sebab sahabat-sahabat telah buktikan. Allah sebut juga dalam surah At-Taubah, innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Allah sebut orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang yang beriman mereka berhijrah. Hari ini kita tahu dah tak ada lagi perhijrahan macam Nabi. Kita berpindah, walaupun maksud hijrah tu berpindah daripada makan ke makan, tempat ke tempat, ada asasnya. Tapi hari ini kita berhijrah, ada di sudut al-muhajir mahajara nahallahu alaiha, iaitu orang berhijrah itu apa yang dia tinggalkan segala larangan-larangan Allah pada diri dia. Kita hari ini kita berhijrah daripada yang tak baik kepada yang baik kepada yang lebih baik. Wajahadu, dan mereka berjihad di jalan Allah fi sabilillah dengan harta mereka, dengan jiwa raga mereka. Sahabat-sahabat telah membuktikan pengorbanan mereka menolong Nabi SAW dalam bentuk amal soleh. Amal soleh. Maka para sahabat dah membuktikan bahawa mereka a'zamu darajatan indallah. Mereka berada di tempat yang tinggi di sisi Allah. Allah muliakan para sahabat yang berjuang membantu Nabi SAW untuk berhijrah. Kita akan menyusuli mereka, tetapi adakah kita layak untuk dapat a'zamu darajatan indallah? Adakah kita layak untuk dapat setinggi-tinggi kemuliaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala? Dan Allah jamin wa ulaika humul faizun, dan mereka itulah golongan-golongan orang-orang yang mendapat kejayaan di dunia dan di akhirat. Ini sahabat telah membuktikan, tuan-tuan. Abu Bakar, bagaimana bentuk amal soleh Abu Bakar ketika Nabi nak mengajak Abu Bakar berhijrah? Tidak ada pertanyaan apa-apa pun daripada Abu Bakar. Abu Bakar, jom berhijrah. Baik ya Rasulullah, siru ala barakatih. Terus jalan. Sehingga Abu Bakar menyediakan unta untuk berhijrah dengan Nabi SAW. Sebab Abu Bakar sudah bersedia untuk berhijrah. Kalau kita tengok hijrah ni yang kita baca sejarah, patutnya Nabi bawalah Omar, Saidina Hamzah, Ja'far. Ni orang-orang panglima perang. Setidak-tidaknya Nabi rasa tenang
Bila dengan Umar berhijrah, orang kafir Quraisy, aku nak berhijrah. Siapa yang bini dia nak jadi janda, anak-anak nak jadi yatim, sila tunggu aku kat bukit depan. Seorang kafir Quraisy pun tak menyahut cabaran Umar, sedang mereka lah yang bertempik untuk bunuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada berani. Kata Nabi bawa Umar. Tak, Nabi bawa Abu Bakar. Sebab Abu Bakar adalah sahabat yang saleh, yang iman dia tak mampu ditandingi oleh seluruh umat walaupun dihimpunkan dengan dunia. Beratnya iman Abu Bakar. Sebab itu tuan-tuan, amal soleh Abu Bakar untuk bantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, seluruh keluarga. Ni sirah, tuan-tuan boleh baca sirah. Tuan-tuan tengok apabila Nabi SAW duduk kat Gua Sur 3 hari, siapa yang bantu Nabi kat Gua Sur itu? Anak Abu Bakar, Abdullah bin Abu Bakar, yang jadi SB. Dia siang, dia bercampur gaul dengan orang-orang kafir musyrikin. Dia tengok apa perancangan. Oh ya Rasulullah, kan, Abu Jahal menawarkan 100 ekor unta siapa yang dapat bunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malam Abdullah naik ke atas, jumpa Nabi, sampaikan maklumat-maklumat perancangan orang-orang kafir Quraisy. Anak Abu Bakar. Kan? Seorang lagi yang bantu, Amir bin Fuhairah, pengembala kambing, pembantu kepada Abu Bakar. Abu Bakar menggunakan seluruh jentera dia untuk bantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amir bin Fuhairah ini mengembala kambing, susu diperah untuk hantar pada Nabi. Kambing-kambing yang banyak untuk memadam tapak-tapak Asma binti Abu Bakar yang mengandung 7 bulan. Dalam sirah mengatakan sanad mengandung naik Bukit Sur itu. Siapa di kalangan tuan-tuan pernah naik Bukit Sur tu? Nah. Tak sanggup kan? Tak sanggup. Saya naik Gua Hira je 1 jam suku. Saya lah kan. Orang lain mungkin boleh sampai 45 minit. Tapi kita naik Gua Hira pun dah lemah dah. Naik Sur pun separuh je, tak sampai atas lagi. Kan? Tak larat. Tapi Asma, bagaimana Abu Bakar mentarbiah Asma sehingga sanggup naik hantar bekal. Dengan perut yang besar tu, sorok makanan dekat perut dia. Orang Arab tak nampak sebab tahu dia mengandung. Rupanya dalam perut dia tu selit-selit makanan hantar dari Nabi SAW. Hebat Abu Bakar. Unta yang disediakan daripada unta Abu Bakar yang saya sediakan perjalanan. Ini adalah amal-amal soleh yang Allah telah membuktikan bahawa Allah telah menolong Muhammad dan para sahabat telah menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita nak tolong ke tidak? Itu saja persoalan pada kita. Sebab tu peristiwa hijrah ni sangat besar untuk kita ambil iktibar amal-amal soleh kita pada hari ini. Tuan-tuan, saya habiskan ayat 40 surah At-Taubah itu. Setelah Allah kata kalau kamu tak tolong Muhammad, faqad nasarahullah, Allah telah menolong Muhammad. Ketika mana Allah sebut iz akhrajahul ladzina kafaru tsaniyasnaini iz huma fil ghar. Ketika mana 2 orang sahabat, mana itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar, berada di Gua Sur menyorok. Saya kalau baca buku sirah tu, ketika mana kita buat umrah, berapa kali saya bawa orang umrah, pergi tengok walaupun tak dapat nak naik atas tu kan. Pergi tengok dulu kat kaki dia. Tuan-tuan fikir, rumah Nabi daripada pintu Safar Marwah itu, keluar ada tandas tu kan, itu kuasa rumah Nabi. Daripada situ Nabi keluar pergi rumah Abu Bakar kan, bawa unta pergi ke Gua Sur waktu malam Jumaat. Dalam sejarah kita tak jumpa Nabi ataupun Abu Bakar pernah riki tu bukit tu. Tak pernah. Tapi siapa yang bawa Nabi SAW dengan Abu Bakar waktu malam? Tuan-tuan kalau pergi tengok kerikil batu-batu tajam dekat bumi Mekah ni, bentuk geografi bumi tanah itu sangat berbeza dengan Madinah. Tetapi Nabi berjaya naik. Masa itu bukan ada jalan pun. Tak ada jalan, tak ada siapa yang rintis jalan ke tu. Sekarang ni kita naik dah ada trek dah. Itu pun tak larat naik kan. Itu keadaan dia. Nabi naik malam. Siapa bantu Nabi? Kalau tidak Allah tolong kekasih dia. Ini kita kena ambil akibat pengajaran. Nabi naik atas. Sampai ke atas 3 hari.
orang kafir Quraisy berjaya menjejaki Nabi dengan Abu Bakar di depan pintu sur itu. Kalau kata sirahnya, kalau sekadar dia menundukkan kepala dia, maka nampaklah kaki Abu Bakar. Gementar Abu Bakar kerana bukan takutkan kematian, takutkan diri Nabi SAW itu sebagai seorang sahabat dia, Nabi kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika dalam keadaan Abu Bakar itu gemetar, iz yaqulu li sahibihi, dalam Al-Quran ayat tadi itu Allah sambung ketika mana Nabi SAW berkata kepada sahabat dia. Ini kalimah sahabat Allah guna dalam Al-Quran. Sebab itu saya sebut, semasa kita hidup ni, carilah sahabat-sahabat yang soleh. Bukan nama dia soleh, yang soleh. Kalau dah dapat nama Muhammad Saleh ataupun Saleh je, sama SALLES ataupun SOLES kan, ramai. Tapi nak cari sahabat yang soleh 40 orang. Carilah. Guru saya Syekh Fahmi Zamzam Al-Maliki Al-Banjari selalu nasihat, ketika kita hidup ni carilah orang soleh 40 orang, kata dia, sekurang-kurangnya. Kerana apa? Saat kita mati, doa orang-orang soleh itu dapat beri syafaat kepada kita. Kalaupun dia tak dapat solatkan kita ketika jenazah kita disolatkan, setidak-tidaknya dia menyolatkan kita dengan keadaan solat gaib dan dia berdoa pada Allah, ataupun dia pimpin doa untuk orang-orang lain solat bersama dia mendoakan kita. 40 orang. Cubalah cari. Kalau ada kan. Ini dalam masjid ni soleh lah ke tuan-tuan? Jangan rasa syak sangka ni soleh ke tidak ni. Tengok haji ni soleh ke tidak. Tak ada. Yang datang masjid, semayang berjemaah, berorang alik rumah ke masjid, saksikanlah dia orang yang beriman. Kita dah dapat orang soleh. Setidak-tidaknya yang ada ni, kalau seorang mati, contoh saya mati, kat depan-depan jenazah saya, agak-agak tuan-tuan nak solat kat jenazah saya. Ni tanya ni, nak ke tak nak? Ke tak nak? Tak nak tak apa. Betul begitu. Kita begitu dah. Kita tak boleh jumpa ni sekarang dia ni semua tepuk dada nak salam tak boleh kan. Kadang-kadang hulur duduk tangan salam. Takkanlah kita dengar sebulan Allah ni jemaah aku ni yang sama-sama solat meninggal, takkanlah kita sebagai seorang sahabat, tak apalah ramai yang solat, tak. Kita mesti datang. Ini keadaannya. Saya sendiri pun pernah solatkan jenazah Tuan Guru Nik Aziz kat Kelantan. Bila dapat berita dia meninggal, malam tu kan WhatsApp kat kawan, siapa nak pergi satu kereta, jom. Pukul 12 malam kita tolak. Kawan-kawan, jom pergi kan. Terus bertolak daripada Selangor pukul 12 malam. Sampai dekat sana lebih kurang pukul 8 pagi sebab kita berhenti mengantuk. Siang kerja, nak pergi, besok ambil cuti, mengantuk pukul 8 pagi. Sampai-sampai tu tak boleh masuk Kota Baru tu tuan-tuan, tak boleh masuk. Penuh dah kan. Nak berjalan ni 3-4 kilometer tu nak sampai kat Pulau Melaka. Tapi oleh kerana niat kita ni nak bermusafir ni, saya lah dengan kawan-kawan nak bermusafir ni memang nak solatkan orang soleh. Anak saya Tuan Guru dapat tahnikkan, dapat doakan. Takkanlah masa dia meninggal kita tak boleh korbankan masa kita pergi. Sampai-sampai parking kereta, mana kita ni nak pergi ni. Dah tak boleh, kita tak boleh pergi dah. Kata dia orang tepat pukul 10 jenazah solat. 9.30 ke busuk, gitulah tuan-tuan. Saya turun pergi dengan kawan macam mana ni kan. Okey, kita berpecah lah. Cara mana pun kita mesti sampai kat Pulau Melaka. Saya dengan kawan saya tahan motor, melompat dari motor. Assalamualaikum, saya nak solatkan jenazah ni. Numpang? Kat gitu tak kenal pun tuan-tuan kan. Naik kata dia kan. Naik. Kawan-kawan pun lain pun ada yang motor-motor tu semua tengkit 3 orang. Jalan. Alhamdulillah, Allah bagi niat yang kita yang baik itu untuk solatkan orang-orang soleh ni tuan-tuan. Saya betul-betul sampai saya sembahyang sebelah parit saya sembahyang. Tapi dapat takbir bersama-sama yang diimamkan oleh Tuan Guru Haji Abdul Adi Awang. Allahu Akbar, saya pun dapat berdiri tepi parit satu saf. Allahu Akbar. Ini
kita pada orang soleh. Sebab itu kalau kita ada orang-orang soleh, kita bersahabat dengan orang-orang soleh, kalau sekadar daerah Seramat ni lah, kalau tak semayang lekeh betul lah sahabat tu. Kalau duduk dalam Seramat dia dengar meninggal, kan sekali kan meninggal kat Bulu Kasab, kan meninggal dekat IUI, kita duduk kat sini ni dengar meninggal tak pergi, tuan-tuan, lekeh betul lah kita sebagai sahabat, sebagai sahabat Islam. Pergi. Ini bentuk amal soleh. Cari orang-orang soleh untuk buat. Sahabat-sahabat dah buktikan amal-amal soleh mereka. Abu Bakar tadi dan juga semua orang yang terlibat dalam peristiwa hijrah Nabi SAW. Maka saya sebut tadi, Nabi SAW sebut dalam, Allah rakamkan dalam Al-Quran, iz yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ni kalimah keramat ni, kan? Jangan kamu duka cita, sesungguhnya Allah bersama kita. Ini kalimah keramat, tuan-tuan. Bertepatan dengan hari ini punya tema kita hari itu, kita buat pada kat sini, kan? Ummah Rabbani, negara harmoni. Dia bertepatan dengan ayat ini. Apa tepatan dengan saya pada saya? Bertepatan dengan apa? Kenapa? Sebab dalam Al-Quran ini ayat 40 surah At-Taubah ini, Allah, Nabi sebut kepada Abu Bakar, la tahzan, jangan kamu duka cita, jangan kamu gerun, jangan kamu takut. Innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Allah bersama kita inilah sifat Rabbani, iaitu kita hidup rasa bertuhan. Kita hidup ada rasa tanggungjawab kita depan kita ni Islam. Dosa, pahala, baik, buruk, halal, haram, syurga, neraka. Siapa yang ada, saya, tuan-tuan semua, bila kita ada rasa hidup bertuhan, itulah nilai Rabbani. Bila kata umat Nabi Muhammad semuanya ada nilai dalam diri itu, nilai Rabbani, hidup rasa bertuhan. Masakan mampu dia nak buat dosa, nak buat maksiat, nak makan rasuah, nak bunuh orang, nak fitnah orang, nak gantung 4 orang. Tak. Sebab apa? Sebab dia hidup rasa bertuhan dalam diri dia. Aku nak mengumpat saudara aku ni, kan aku makan daging dia, kan? Sebab ada rasa bertuhan. Dia tahu itu dosa, dia tidak akan buat. Hari ini kenapa kekacauan, huru-hara, kejahatan, merebak dan sebagainya? Sebab hidup manusia dia tak rasa ada Tuhan. Inilah ummah Rabbani yang Allah rakamkan dalam surah At-Taubah ini. Kata Allah dalam Al-Quran, Nabi sebut pada Abu Bakar, la tahzan innallaha ma'ana. Maka Allah menurunkan dalam Al-Quran ini, Allah menceritakan pada kita, sebab Nabi sebut la tahzan innallaha ma'ana. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, fa anzalallahu sakinatahu alaihi. Allah menurunkan ketenangan kepada Muhammad, kepada Abu Bakar, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketenangan ini tak boleh dibeli dengan wang ringgit. Kan? Macam mana kita tidur nyenyak? Kita tidur nyenyak ni bukan mesti dengan tilam yang empuk, bukan bantal yang mahal. Tak. Kadang-kadang kita tidur di lantai yang tidak beralas pun, dengan berbantalkan lengan pun kita boleh nyenyak. Boleh tidur lena. Lena tidak boleh dibeli dengan wang ringgit. Begitu juga dengan kebahagiaan, begitu juga dengan ketenangan. Selalu saya sebut orang rumah tangga, apabila dia berkahwin, yang Allah jadikan pada dia tu lelaki perempuan, daripada mereka itu, mereka berumah tangga itu, kan, Allah kurniakan kepada mereka itu sakinah, mawaddah, warahmah. Maka kalau dalam rumah tangga kita, sama ada baru dibina ataupun dah lama, dah 30 tahun, kalau kita tak dapat mawaddah, warahmah dan sakinah, maka ada benda yang gagal kita buat dalam rumah tangga kita itu. Rasa tenang, rasa kasih, rasa cinta yang tidak berbelah bagi kepada pasangan kita. Sebab tu hari ini rumah tangga bercerai, setiap 17 minit berlaku perceraian kat Malaysia. Setiap 17 minit berlaku perceraian dekat Malaysia. Sebab apa? Sebab masing-masing tak dapat nak import, masukkan dalam rumah tangga mereka itu sakinah, mawaddah, warahmah. Maka dalam peristiwa ini Allah turunkan sakinah, ketenangan. Sebab itu kita tengok, kalau kata orang Nabi pelarian, bohong. Sebab sejarah Nabi keluar pada rumah, Nabi berjalan, relax. Nabi unta berjalan, relax je, kan? Tapi yang saya beritahu tadi, ada pengkaji-pengkaji cuba naik unta juga untuk pergi ke Madinah yang 470, 60, 70 km ni,
dia tak boleh pergi dalam masa 8 hari seperti mana catatan Nabi. Dia terpaksa lebih sampai 11 hari. Ini tanda Allah tolong Nabi dalam perjalanan Nabi SAW melaksanakan hijrah. Amal-amal soleh tak semestinya kita solat, tetapi dalam membantu agama Allah, sahabat-sahabat yang muhajirin yang berhijrah dulu, tinggalkan anak bini, harta benda semua ditinggalkan, sahabat-sahabat daripada Ansar yang sanggup menawarkan rumah beri perlindungan, yang sanggup memberikan keselamatan, jaminan keselamatan kepada sahabat-sahabat yang muhajirin. Malah kita baca sanggup berikan isteri, pilihlah mana isteri aku ada 4 orang ni, kan, pilihlah mana yang kau berkenan ambil. Sampai tahap itu nilai persaudaraan yang mereka buat untuk amal-amal soleh, bantu Islam, besar pengorbanan para sahabat, bukan suatu benda yang mudah. Sebab itu bila kita dapat Islam pada hari ini, tuan-tuan yang mati Allah Subhanahu Wa Taala, sangat bersyukur. Dan buku yang kita baca ini adalah panduan bagaimana kita nak mengenal diri kita, usulul dakwah, asal-asal ataupun asas-asas dalam kita nak meneruskan kerja-kerja kenabian, iaitu al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Ini suatu benda yang kita kena ambil perhatian bersama agar roh kita, jasad kita di hidup ini sentiasa memikirkan untuk bantu Nabi dalam ruang yang kita mampu. Sahabat kita ni yang rakam ni, tuan-tuan, kan? Ada bayar ke? Tak ada, kan? Ada bagi saya ke bayaran? Tak ada. Tak ada. Walaupun sekecil ini yang dia buat, ini adalah amal-amal soleh untuk sebarkan Islam. Tuan-tuan ada WhatsApp, kan? Ada kuliah malam ni. Walaupun tuan tak suka dengar kuliah saya, tapi untuk amal soleh, sebarkan. Itu pun amal soleh. Tak ada masalah. Kita nak buat amal soleh ni bagai-bagai. Kita nak ke tak nak? Macam orang kat hospital tu, kan, orang sakit. Kita ajak dia, suruh dia semayang. Dia tak nak semayang. Nak ke tak nak? Itu saja. Nak ke tak nak? Kalau nak, saya ajar, awak boleh buat, saya dapat pahala, Allah dapat pahala. Tapi kalau awak tak nak, berbuih mulut saya bercakap, awak tak nak, tetap tak buat, sama je, kan? Cuba bagi datang, nak 100. Terbeliak dengan kata dia, kan? Nak 100. Suruh semayang. Inilah hakikat kita pada hari ini. Ramai lagi orang-orang di kalangan kita yang masih lagi mengabaikan asas kepada amal soleh, iaitu ibadah. Dan ibadah itu adalah solat, semayang fardu 5 waktu. Tuan-tuan, hijrah 1442 hijrah ini, mari sama-sama kita memperbanyakkan amal-amal soleh. Sebab kita tak tahu bila kita mati. Walaupun tuan-tuan masukkan RM1 tiap-tiap subuh dalam tabung kita, itu RM1, kan? Itu juga amal-amal soleh. Bantu orang, doakan orang, kan? Tuan-tuan ni, kita ramai-ramai ni pernah tak doakan Bilal kita ni? Ya Allah, kau sihatkanlah Bilal Sun Haji ni, ya Allah, kan? Pernah tak agak-agak? Jawab sendirilah, jangan jawab dengan saya. Macam tu. Kita saudara sesama. Inilah yang saya sambung sikit, tuan-tuan. Inilah yang Allah rakamkan li sahibihi, ni sahabat ini. Nabi memilih Abu Bakar berhijrah. Nabi memilih Abu Bakar. Patutnya dalam gua tu Abu Bakar yang tenteramkan Nabi, kan? Tapi tidak, Nabi yang tenteramkan Abu Bakar. Tapi Nabi pilih Abu Bakar sebab iman Abu Bakar dan kesolehan Abu Bakar tidak mampu ditenangi oleh sesiapa. Sebab itu, dalam kita nak meneruskan kehidupan, kalau lingkaran kita orang-orang yang soleh, insya-Allah Allah merahmati perjalanan hidup kita itu dengan orang-orang soleh dan juga amal-amal soleh. Hebat Abu Bakar menemani Nabi. Satu kehebatan Abu Bakar. Tuan-tuan dah dengar kisah ni, tapi saya nak bawa je. Ketika kita tahu dalam gua Uhud itu, Nabi berbaring di atas ribaan Abu Bakar atau riba Abu Bakar. Kan? Abu Bakar ni sahabat dan Abu Bakar adalah bapa mertua Nabi. Kan? Jam, pernah baring daripada riba bapa mertua? Pernah? Tak pernah, kan?
Dia cakap dia tak pernah. Saya pun tak pernah bayar kata riba bapak mentua saya. Urut pernah. Kan? Ni semalam balik dia kena gaul. Go out kan. Tak apa dah makan ikan tongkol kata dia. Dah semalam tak boleh berjalan. Saya balik ziarah ni. Kan. Saya balik urutkan kaki abah ni kata dia. Urut okey. Sampai ke peha, sampai ke badan dia pun urut pernah. Baring belum lagi. Nabi baring atas ribat Abu Bakar rehat. Ketika mana Abu Bakar disengat binatang berbisa, kan, seluruh jasad dia bertahan untuk agar Nabi tidak terganggu ketiduran Nabi. Seluruh jasad dia boleh bertahan. Hanya yang tak mampu dia tahan adalah air mata yang menitik di atas pipi Nabi. Abu Bakar. Kalau kita kena batuk ular tuan-tuan, ya Allah, kan, melawung dah kita. Tapi Abu Bakar, iman dia itu sanggup bertahan. Seluruh anggota dia boleh bertahan, menahan kesakitan, tapi dia tak mampu menahan titisan air mata dia tu jatuh sampai Nabi tersedar. Ingat bocor ke gua? Ingat bocor ke? Rupanya tidak. Hebat Abu Bakar dalam menjaga Nabi, sayang cinta daripada Nabi SAW. Tuan yang Allah SWT, panjang lagi perjalanan kisah Ma'al Hijrah ni, perjalanan Nabi SAW. Tapi apa yang sahabat saya kongsi, tuan-tuan balik bukalah surah Taubah itu. Ujung itu Nabi bawa hijrah ini, Nabi bawa Islam. Islam ini kita akan bincangkan tuan-tuan pada pertemuan yang akan datang ini, kan, insya-Allah, dalam bab yang ketiga, keistimewaan Islam sebagai agama. Ini yang Nabi bawa berhijrah, yang hari ini hikmah terbesar kita dapat mengucap 2 kalimah syahadah. Insya-Allah kita jumpa pada masa akan datang, minggu depan ataupun masa akan datang dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yang baik daripada Allah, yang lemah daripada kelemahan diri saya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil wahdinas siratal mustaqim. Allahumma iftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.